Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penduduk kampung sejahtera? Alhamdulillah, moga-moga sentiasa sejahtera. Bersempena dengan nama kampung pun kampung sejahtera, maka kita mengharapkanlah kesejahteraan itu berterusan dan juga berpanjangan, insyaallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang seringkali kamu menghindar daripadanya niscaya akan mendatangi kamu. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Dan kemudian kamu akan diperlihatkan dengan apa yang kamu telah lakukan. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperluaskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membentang luas alam semesta ini. Dan juga pada malam ini, alhamdulillah, saya dan tuan-tuan adalah Allah Subhanahu wa taala pilih, yang mana kita pilih dalam duduk dalam majlis ilmu. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u ma hiya riyadul jannah?" Qala halaka zik. Apabila kamu lalu di satu tempat itu, maka singgahlah. Sahabat bertanya, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah di mana ada majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu juga, di kesempatan ini, di bulan ini, alhamdulillah, kita masih lagi duduk dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah bersedia sebelum bulan Ramadan itu, mereka telah bersiap sedia untuk berjumpa dengan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan itu mereka telah mengharapkan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Ada doa yang seringkali kita baca, yaitu ketika dekat bulan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan, yang bermaksud berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Namun begitu, tuan-tuan yang mulia, hadis yang selalu kita baca itu adalah dhaif, yang mana hadis daripada Anas bin Malik, kerana ada ulama yang mendhaifkannya. Di antara ulama yang mendhaifkannya adalah Imam Nawawi
di dalam Al-Azkar dan Imam Ibn Rajab dan Syekh Shu'aib. Terdapatlah beberapa kecacatan di dalam sanad tersebut. Kecacatan pertama itu pada Zaidah bin Abu Ruqqah. Imam Bukhari, Nasai dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menghukumnya munkarul hadis. Manakala Abu Hatim berkata, riwayat Zaidah daripada Ziyad itu adalah marfu tetapi munkar, kerana tidak diketahui hadis itu sama ada daripada Ziyad ataupun daripada Zaidah. Manakala yang kedua itu adalah dari Ziyad bin Al-Numairi. Ibnu Mu'in dan Abu Daud mendhaifkannya. Manakala Abu Hatim juga berkata, ditulis hadisnya tetapi tidak berhujah dengannya. Namun begitu, jumhur ulama juga membenarkan kita menggunakan hadis-hadis lemah ini dengan kegunaan kita untuk fadilatul amal, atau kegunaan dorongan kita untuk melakukan ibadah, ataupun kegunaan semangat bagi kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setibanya saja Ramadan, maka lahirnya kegembiraan di dalam hati kita. Bukan kita saja, setiap manusia itu maka akan lahir dalam hatinya kerana kegembiraan berjumpa dengan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lihat tadi, Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengharapkan bulan Ramadan, begitu inginkan bulan Ramadan, ingin bersama bulan Ramadan. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, lagi pula maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Begitu diri baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Ramadan. Begitulah juga kita, maka kita manusia biasa ni yang sering kali melakukan dosa ni, maka kita lebih perlu lagi, sangat perlulah untuk kita mengharapkan bulan Ramadan itu untuk membawa diri kita yang banyak berdosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila tibanya Ramadan tu, apabila kita tidak diampunkan adalah satu kerugian bagi kita. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, lalu berkata amin amin amin. Sahabat bertanya, apakah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama dikata, apabila tibanya Ramadan ni tetapi kamu tidak diampunkan, maka kamu adalah orang yang rugi. Dan yang kedua ni, kamu punya ibu bapa yang masih hidup tetapi kamu tidak dapat berbakti kepadanya. Dan yang terakhir itu, apabila disebut namaku kamu tidak berselawat kepadaku, maka kamu adalah orang yang rugi. Dan kita lihat, wahai sahabat-sahabat yang dan kita lihat tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW begitu mengharapkan bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ini adalah adanya bulan kebahagiaan bagi kita, bulan kegembiraan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasad 'ala an-niran. Siapa yang bergembira atas kedatangan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya di api neraka. Maka tuan-tuan, maka kita kena lahirkan kegembiraan ini. Kita gembira berhadapan dengan Ramadan supaya kita mendapat keampunan, supaya kita dapat beribadah. Kerana Ramadan ini adalah satu bulan yang diciptakan, yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu nikmat yang mana kita tidak dapat di bulan-bulan yang lain. Selama 11 bulan itu tidak akan sama dengan bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan ada satu hari yang mana satu hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan yang mulia,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pengakhiran Ramadan ini, tuan-tuan yang mulia, di penghujung-penghujung Ramadan ini, maka lahirnya juga kesedihan pada diri kita. Kesedihan apakah yang lahir dalam diri kita? Yaitu kesedihan kita tidak tahu bahwasanya Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka dengan ini pada malam ini, itulah tajuk berkaitan dengan tajuk tazkirah kita, yaitu andai ini Ramadan terakhirku. Boleh saja jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kerana kejadian dalam dunia ini, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, setiap yang dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak dengan apa dia kehendaki. Begitulah juga kematian kita ini adalah satu rahsia, sesuatu benda yang kita tidak perlu usahakan, sesuatu yang benda yang kita tidak dapat elakkan. Kita hanya perlu bersedia dan sediakan bekalan untuk menuju kematian. Kerana kematian ini, seperti yang kita tahu, kematian ini juga satu makhluk yang sentiasa akan beredar, bergerak menuju penghujungnya. Seperti kita, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kehidupan kita itu. Jika Allah tetapkan sampai di sini, maka sampailah di situ. Kerana kita tidak tahu kematian ini tidak mengenal usia. Ada mungkin di antara kita ini, kita tidak boleh menjaminlah bahwasanya Ramadan akan datang kita dapat berjumpa lagi. Dan Ramadan ini, adakah kita dapat menghabiskan selama 30 hari ini? Belum tentu. Kerana kematian ini tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Pada esok hari pun kita tidak boleh menjamin, bahkan lepas kita tazkirah ni, kita tidak boleh menjamin bahawasanya kita akan hidup. Ataupun tengah-tengah kita bertazkirah pun, kalau Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita, maka Allah terambil. Begitulah tuan-tuan, seperti yang saya bacakan tadi di dalam surah Luqman, yaitu kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang seringkali kamu menghindar daripadanya niscaya akan mendatangi kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Dan kamu akan diperlihatkan dengan apa yang telah kamu lakukan. Di sini kita dapat lihat bahwasanya kematian itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapat menghindar daripadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun kamu bersembunyi, dimanapun kamu bersembunyi, niscaya kematian itu akan menjemput kamu. Walaupun kamu berada di tembok yang tinggi, yang kukuh, kematian itu pasti akan menjemput kamu. Lalu tuan-tuan yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tibanya kematian kepada kita, bagaimanalah nasib Ramadan kita di masa akan datang? Bagaimana keadaan kita apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjemput kita? Kerana kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Apabila detik kematian kita bermula, maka bermulalah juga satu kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadan abada, yang kehidupan tidak ada penghujungnya, yang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau kita di dunia ini pun sangat sekejap, tidak dibandingkan dengan sehari di akhirat pun tidak cukup kehidupan kita di dunia ini.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanalah nasib kita nanti? Itulah kita mengharapkan Ramadan yang kita kerjakan pada hari ini, andai Ramadan ini adalah terakhir, maka kita lakukanlah dengan sebaiknya. Kita seolah-olah dalam melakukan ibadah itu seolah-olah ini adalah ibadah aku yang terakhir. Bukan saja ibadah puasa ini, malah dalam solat pun Nabi menggalakkan kita untuk beranggapan bahwasanya solat kita itu solat yang terakhir, supaya dalam diri kita itu adanya kesan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Apabila kita selalu merasa ini adalah ibadah terakhirku ataupun ini adalah puasa terakhirku, di situ kita akan bersungguh-sungguh, buat sebetul-betulnya berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar dalam melakukan ibadah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab Ramadan kita ini, yang kita anggap ini adalah Ramadan terakhir ni, semoga di akhirat ini pahalanya dapat membantu kita di akhirat kelak. Semoga kita dapat berjumpa dengan amal-amalan kita di akhirat nanti. Itulah kita perlu melakukan dengan sungguh-sungguh. Di antara keperluan kita menghadap bulan Ramadan ni, yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ni dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya yang terdahulu. Dan tuan-tuan, apabila kita bangun di bulan Ramadan ni, mendirikan ibadah puasanya, kita kena dirikan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat keampunan. Walaupun kita datang dengan berseret dosa, memikul dosa yang banyak, walaupun kita merangkak dengan dosa yang banyak, apabila kita meminta ampun di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Dengan syarat kita mengakuilah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, seperti mana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam. Apabila Nabi Adam melakukan dosa, maka Nabi Adam bertaubat dan mengakui dosa-dosanya. Begitulah kita, apabila tibanya Ramadan, dengan kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuknya bulan Ramadan ni, kita lahirkan pengharapan, lahirkan keimanan dalam diri kita. Buatlah Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, supaya nanti kita dapat menghayati Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan lebih-lebih lagi kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa keperluan kita untuk menghadapi bulan yang mulia ini? Di bulan yang Ramadan, bulan yang mulia ini, apa yang keperluan kita perlu? Yang pertama sekali tuan-tuan yang mulia adalah keikhlasan. Keikhlasan untuk mencapai mukhlisun. Dia mukhlisun ni adalah orang-orang yang ikhlas menuju kepada orang yang melakukan keikhlasan itu. Manakala mukhlasun itu adalah orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita melakukan ibadah puasa ni satu ibadah yang panjang. Sehari dari pagi sampai ke petang. Ada ibadah yang panjang. Kalau solat ni kita lakukan solat tu pada waktu asar, maka itu sajalah waktunya. Kita lakukan zuhur, maka itu sajalah waktunya. Dalam waktu yang sepanjang sehari ini, bagaimana kita melahirkan keikhlasan? Kerana ibadah puasa ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Orang lain tidak nampak. Terkadang dalam ramai-ramai itu ada yang cergas, kuat, tetapi tidak puasa. Ada pula yang lemah, kuat bekerja dari pagi sampai ke petang bekerja, tetapi dia puasa. Karena kita tidak tahu puasa ini adalah rahsia.
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita menguji keikhlasan kita untuk mencapai mukhlasun daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah taala ikhlaskan kita. Inilah ibadah yang betul-betul menguji keimanan kita. Karena apabila kita pun melakukan solat ni, orang nampak, oh dia ni solat. Kita pergi haji, oh dia pergi melakukan haji. Banyak ibadah, bersedekah pun kadang orang nampak, oh dia ni bersedekah. Tetapi Ramadan ni, oh memang bulan Ramadan, tapi orang lain tidak tahu bahawasanya kita puasa atau tidak. Tiba-tiba kita masuk bilik air, mandi-mandi, kumur-kumur, tapi kumur-kumur tak keluar balik, minum terus. Itu orang tidak tahu. Ataupun kita ambil uduk, minum, kumur-kumur 3 kali, keluarnya sekali, kumur-kumur 3 kali. Kita tidak, orang lain tidak tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melahirkan keikhlasan ni? Kita berbalik kepada hadis tadi, imanan wahtisaban. Kita penuh keimanan, pengharapan agar kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan keperluan kita kedua juga adalah ittiba'. Maksudnya ittiba' ni adalah kita mengikut sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarat ibadah ni, apabila kita ibadah tu bukan kerana Allah, bukan ikhlas kerana Allah, dan tidak mengikut apa yang Nabi ajarkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, maka ia ditolak. Kita lakukan satu ibadah tu ikut ikhlas, betul-betul ikhlas kerana Allah, tetapi kita tidak mengikut sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu juga ditolak. Begitulah sebaliknya, apabila kita melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kita tidak ikhlas, kita lakukan mungkin sebab orang lain. Kita puasa mungkin sebab terpaksa. Kita puasa mungkin orang lain pun puasa, aku puasa ikut suasana. Kita memang puasa, melakukan puasa yang diajarkan Rasulullah SAW, tetapi tidak ikhlas, maka ia tertolak. Itulah dua syarat ibadah. Jadi dalam kita mengikut Nabi SAW ni, ada beberapa perkara yang kita perlukan. Yang pertama sekali adalah ilmu. Ilmu ni sangat penting untuk kita mengetahui ibadah kita betul atau salah. Karena apabila kita melakukan suatu ibadah itu tanpa ilmu, maka ia ditolak. Karena kita tidak yakin dengan ibadah yang kita lakukan. Karena itu pentingnya ilmu-ilmu. Contohnya kita lakukan di bulan Ramadan ni adalah tarawih. Tarawih ni dari maksud dia tu rehat. Kan rehat. Tetapi kita melakukan tarawih itu terpaksa, tersiksa, letih, penat. Padahal nama tarawih saja itu rehat. Ada yang melakukannya 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang duduk rumah tiada rakaat. Ya, tuan-tuan yang mulia, Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala telah jadikan hadiah kepada kita, maka kita kena gunakan. Kita bangunkan malamnya tu, bangunkan dengan qiyamul lail. Seperti yang saya ceritakan tadilah, ilmu ni penting. Tadi apabila kita melakukan tarawih itu rehat, tetapi kita penat kerana kita tidak ada ilmu. Terkadang berlaku juga, pernah berlaku di suatu masjid ni, mereka tidak melakukan ba'diyah, mereka terus kepada tarawih, cepat-cepat kepada tarawih. Tetapi sebenarnya itu adalah satu kesalahan yang besar, tuan-tuan yang mulia, kerana pahala ba'diyah isya itu lebih besar daripada tarawih. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tidak ada ilmu. Itu pentingnya ilmu dalam kita melakukan ibadah. Ilmu lah nomor satu yang penting sekali. Jadi tuan-tuan, itulah saya sarankan setiap kali Ramadan tu, setiap lepas maghrib tu, kita adakan majlis-majlis tazkirah. Kita itu saya memang sokong lah kalau ada di tempat-tempat kita adanya penyampaian ilmu. Ataupun kelas setiap Sabtu kita adakan di masjid ni, kuliah duha yang terbuka,
tentang penjelasan Ramadan, tentang ilmu Ramadan, apa yang perlu di dalam Ramadan, apa persediaan dalam Ramadan. Karena dalam Ramadan ini kita melakukan ibadah puasa tu bukan hanya sekadar lapar tau. Kalau kita melakukan puasa dari pagi itu, dari subuh tu, dari kita sahur sampai kita berbuka tu, kita hanya menahan lapar, itu puasa yang biasa. Puasa orang-orang biasa yang kita lakukan. Tetapi apabila kita melakukan puasa tu, kita menjaga lidah kita, kita menjaga mata kita, kita menjaga hati kita, itu adalah puasa yang luar biasa. Dan apabila kita berpuasa juga, tetapi kita tidak bangunkan malam kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selawat kepada Rasulullah SAW, dengan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangun tahajud, dengan mengadakan tadarus Quran. Apabila kita tidak lakukan itu, maka samalah dengan kita hanya menahan lapar. Rugilah Ramadan yang telah Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala ni telah hadiahkan kepada kita ini, yang mana setahun sekali, tahun depan pun kita tidak tahu kita boleh berjumpa lagi. Jadi itu apabila kita telah duduk dalam bulan Ramadan ni, kita kena betul-betul melakukan tu ibadah tu. Buatlah ibadah ni bahawasanya inilah ibadah terakhirku. Maka kita penuhi malam-malam kita tu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas pada tarawih, baca Quran, tidur, bangun, solat tahajud, sekurang-kurangnya 2 rakaat pun tidak apa. Kerana bulan ini adalah bulan keampunan, bulan yang berlipatkan ganda pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ialah tuan-tuan, kita mengharapkan Ramadan ini supaya dapat mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik untuk ke masa depan. Karena kita tidak dapat tahu lagi, kita tidak dapat menjamin lagi tuan-tuan yang mulia, Ramadan yang akan datang tu akan bersama kita. Sangat sedihlah bagi kita. Bagaimanalah nasib kita andai Ramadan akan datang kita tidak sempat lagi bersama. Karena di sini ada peluang kita ni, kita bangunkanlah Ramadan ni dengan melakukan banyak ibadah-ibadah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakan siang hari kita, kurangkanlah berbicara perkara-perkara yang sia-sia. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bulan Ramadan, bulan apa lagi yang dapat mendidik kita? Kalau di bulan lain, 11 bulan itu kita tidak mampu untuk khatam Quran, di bulan Ramadan ni kita khatamkan Quran. Kalau di bulan lain itu kita tidak mampu bertahajud, di bulan Ramadan ni kita bertahajud. Moga-moga selepas Ramadan ni kita dapat istiqomah untuk meneruskan Ramadan yang akan datang kalau kita ada rezeki. Di sinilah kita untuk mengislah diri kita, melahirkan pengharapan, mendidik diri kita untuk berdisiplin dalam berhadapan dengan Ramadan. Ini peluang yang besar untuk mendidik hati kita. Di sinilah waktunya tuan-tuan yang mulia. Nah, di akhirat nanti takut-takut kita menyesal melihat amalan kita. Apabila Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita, oh, begini ke amalan aku, oh begini ke amalanku, kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, balikkan aku kepada dunia, balikkan aku kepada dunia, aku mahu buat amal soleh. Waktu itu tidak ada gunanya lagi kita melihat apa bekalan kita itu tidak cukup, maka tidak guna. Jadi peluang kita hidup ni Allah Ta'ala telah bagi kita ni, peluang yang ada ni, nyawa yang ada, hayat yang ada, sehat yang ada, penglihatan yang ada, pendengaran yang ada, semua serba ada ni, kita gunakanlah sebaiknya. Gunakan manfaat diri kita, kerana kita lakukan kebaikan pun bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sedikit pun tidak berharap kepada kita, apalagi ibadah kita Allah Subhanahu wa taala tidak berharap, tetapi diri kita lah ni yang berharap.
Jadi di sini kita lakukanlah amal kebaikan di dunia ini supaya dapat membantu kita di akhirat nanti. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kita akan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah, kami melihat, kami mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan. Kami akan di sini na'mal fi'il mudhari, bermaksud akan. Kami akan beramal soleh. Kami akan yakin dengan janji-janjimu ya Allah. Waktu itu apabila kita di akhirat, maka tidaklah ada jalan untuk kembali. Bukan sahaja orang kafir yang menyesal, tetapi orang yang soleh pun menyesal, kerana dia melakukan ibadah pun tidak sesuai dengan apa dia harapkan di akhirat nanti. Jadi kita ada peluang di sini nih, agar kita tidak menyesal di akhirat kelak, maka kita gunakanlah sebaiknya, manfaatkanlah sebaiknya. Moga-moga amalan kita dengan ikhlas, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kerahmatan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhirilah majlis kita pada malam ini. Apa yang baik kita dapat itu adalah semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah itu adalah dari diri saya. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita tutup dengan tasbih irfa'ah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan.